Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 9 Kimia Industri, Unit 9.1 Alloy, Sains Tingkatan 4. Dalam topik ini, kita akan belajar tentang maksud alloy, komposisi, sifat dan kegunaan alloy, perbandingan sifat kekerasan dan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tulen. Apa itu alloy? Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Contohnya, keluli adalah contoh alloy dengan komposisi 99% besi dan karbon 1%. Sifat keluli adalah keras dan kuat dan ianya digunakan untuk membina bangunan dan jambatan dan juga membuat badan kenderaan dan landasan kereta api disebabkan oleh sifat keras dan kuatnya. Seterusnya, pewter terdiri daripada 96% timah, 3% kupra dan 1% antimoni. Pewter mempunyai permukaan berkilau dan tahan kakisan. Disebabkan oleh itu, pada kebiasaannya pewter digunakan untuk membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Yang ketiga adalah gangsa. Gangsa pula terdiri daripada 88% kupra dan 12% timah. Gangsa adalah keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Disebabkan oleh itu, pada kebiasaannya, gangsa digunakan untuk membuat tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Seterusnya, alloy loyang. Alloy loyang terdiri daripada 75% kupra dan 25% zinc. Loyang bersifat kuat, mempunyai permukaan yang berkilat, mudah ditempa dan mempunyai warna keemasan. Jadi, loyang digunakan untuk membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Yang kelima, duralumin. Duralumin ini terdiri daripada 95% aluminium, kuprum 3%, magnesium 1% dan mangan 1%. Duralumin ini bersifat ringan, kuat dan tahan kakisan. Maka, duralumin ini pada kebiasaannya digunakan untuk membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya disebabkan oleh sifat ringan. Dan akhir sekali, superkonduktor. Komposisi superkonduktor ini adalah berbeza-beza. Contohnya terdiri daripada niobium titanium, magnesium diboride, fullerene. Superkonduktor ini boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Disebabkan oleh itu, superkonduktor digunakan untuk membuat landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api bergerak secara terapung dan sangat laju dan juga digunakan dalam pengimejan perubatan ataupun dikenali sebagai MRI. Mengapakah alloy ini dihasilkan? Atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah. Dan lapisan atom logam tulen ini mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Ini menyebabkan kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis.
dan ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan benda baharu untuk kegunaan manusia. Maka, proses pengaloyan dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen dan alloy dihasilkan. Dalam proses ini, satu atau lebih unsur logam atau unsur bukan logam dicampurkan ke dalam logam tulen. Ini menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom tulen kerana atom unsur asing yang baharu yang mempunyai saiz yang berlainan ditambahkan ke dalam logam tulen. Maka ini menyebabkan alloy menjadi lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Mari kita mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Apabila pemberat 1 kilogram dilepaskan supaya terhentak ke atas bola keluli yang dilekatkan pada bongkah kuprum dan bongkah gangsa, diameter lekuk yang lebih besar dihasilkan pada bongkah kuprum berbanding bongkah gangsa. Ini menunjukkan gangsa adalah sejenis alloy, maka alloy lebih keras berbanding kuprum yang merupakan sejenis logam tulen yang lebih lembut. Jadi, ini menyebabkan gangsa mempunyai diameter lekuk yang lebih kecil kerana gangsa lebih keras berbanding kuprum. Ataupun alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. Seterusnya, mari kita mengkaji perbezaan ketahanan kakisan antara alloy dengan logam tulen pula. Apabila paku besi dan paku keluli dimasukkan ke dalam tabung uji berisi air dan dibiarkan selama seminggu, paku besi yang terdiri daripada logam tulen menjadi berkarat, tetapi paku keluli yang merupakan sejenis alloy tidak berkarat. Maksudnya, paku keluli adalah sejenis alloy, maka alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding besi yang merupakan sejenis logam tulen yang kurang tahan terhadap kakisan. Harap kamu dapat memahami apakah maksud alloy, komposisi, sifat dan kegunaan alloy, membandingkan sifat kekerasan dan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tulen melalui video ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.